Malaysia. Persembahkan Hai kawan-kawan, nama saya Siti Nurizato Akmal binti Ali. Saya dari kelas 5D. Untuk BCD 3243 Sains dan Alam Sekitar dalam pendidikan awal kanak-kanak, saya telah memilih pendidikan alam sekitar sebagai tajuk utama. Apakah pendidikan alam sekitar? Pendidikan alam sekitar merujuk kepada usaha terancang untuk mengajarkan mengenai bagaimana kebergunaan persekitaran semula jadi dan bagaimana setiap insan menguruskan tingkah laku dan ekosistem. Mari kita jelajah alam sekitar kita. Kawan-kawan, bagaimana? Dah lihat ke apa yang terjadi pada bumi kita? Di sini saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis pencemaran yang berlaku di bumi kita. Yang pertama ialah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Terdapat 4 jenis pencemaran yang berlaku di bumi kita.
Yang pertama ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau pencemaran tanah adalah disebabkan oleh kehadiran enziobatik bahan kimia atau perubahan lain pada persekitaran tanah semula jadi. Seterusnya, ini adalah gambaran pencemaran tanah yang berlaku di bumi kita. Yang pertama ialah pencemaran tanah bauksit dan yang kedua ialah rekahan tanah dan yang ketiga ialah akibat daripada penebangan pokok. Seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Berikut ini ialah gambaran-gambaran pencemaran air. Pencemaran air boleh disebabkan oleh pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ataupun pembuangan sampah di dalam sungai. Ini boleh menyebabkan hidupan akuatik di dalam air mati. Seterusnya, mari kita pergi kepada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarah atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup yang lain serta merosakkan lapisan ozon di muka bumi kita. Berikut ialah gambaran pencemaran udara yang berlaku di bumi kita. Yang pertama ialah pembebasan asap kilang dan yang kedua ialah pembebasan asap kereta dan kenderaan awam yang boleh menyebabkan lapisan ozon di bumi kita menipis. Seterusnya ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi atau bunyi persekitaran merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu esensi atau keseimbangan kehidupan. Kemudian, mari kita pergi kepada gambaran-gambaran pencemaran bunyi yang berlaku pada bumi kita. Pencemaran bunyi berlaku akibat daripada bunyi-bunyi kenderaan ataupun daripada haiwan atau hidupan yang boleh menyebabkan bumi menjadi tidak sihat. Seterusnya, mari kita mengenali objektif pengajaran sains berkaitan dengan yang pertama, mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman atas tentang alam sekitar. Yang kedua, lebih peka dan prihatin terhadap alam sekitar.
dalam penyelesaian masalah alam sekitar. Seterusnya ialah kesan terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah tumbuhan akan mengalami keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantu. Yang kedua, kepupusan haiwan. Yang ketiga, hujan asid. Yang keempat, terbentuknya kesan rumah hijau dan pemanasan global. Dan yang kelima ialah penipisan lapisan ozon. Seterusnya, mari kita jelajah tentang kesan pencemaran alam sekitar yang berlaku di bumi kita. Akibat daripada pencemaran alam sekitar kepada manusia, manusia boleh dijangkiti dengan pelbagai penyakit-penyakit yang berbahaya, antaranya demam, batuk, sesama dan dijangkiti oleh virus-virus yang berbahaya. Seterusnya, kita pergi pula kepada cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, mengetatkan undang-undang, menggunakan kenderaan awam, membuat kita semula, penampalan ozon, dan yang kelima, penggantian penggunaan chlorofluorokarbon.
Seterusnya, kenapakah manusia perlu menjaga alam sekitar? Untuk mengelakkan terkena pelbagai penyakit berbahaya, supaya udara sentiasa segar, supaya tumbuhan dapat hidup dengan sempurna, supaya negara sentiasa bersih, supaya bumi sentiasa sihat. Seterusnya ialah apakah kepentingan rumah hijau kepada alam sekitar? Seterusnya, ini adalah kepentingan rumah hijau kepada alam sekitar, supaya generasi dapat menikmati alam sekitar yang bersih, untuk mengurangkan pemanasan global, supaya persekitaran kita menjadi bersih, supaya ekosistem bumi terkawal. Seterusnya, mari kita pergi kepada langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. Yang pertama ialah penanaman pokok semula, mengamalkan 3R, reuse, recycle, reduce, dan membuang sampah di dalam tong sampah. Seterusnya, mari kita saksikan apakah itu pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. Sekian, itu saja daripada saya mengenai topik pendidikan alam sekitar. Jumpa lagi. Bye. Created using Powtoon.